kau makan berhenti ke benda tu. Dia tak jumpa lagi Tuhan marah, Tuhan lagi. Kalau dia berhenti bawa, makanlah bawa tu. Dia beri kurang, makanlah kurang tu. Apa? Tuhan tidak marah. Ada ke orang yang suka menaruh lebih zalim, lebih buat nyayuk diri dia. Jadi Allah tidak suruh, dia kata Allah suruh. Mana ada ke orang yang lebih jahat daripada itu. Lebih zalim itu lebih jahat dah. Tujuannya apa benda? Liyudillan nasa bi ghairi ilmin. Tujuannya untuk menyesatkan orang lain tanpa pengetahuan. Jadi dia buat begitu tu nak menyesatkan orang, sedangkan orang tidak tahu. Jadi begitulah juga kalau kita sekarang pun duduk tamu situ tamu sini, dan benda tu diaju pada ramai itu, sedangkan ramai tak tahu mereka. Kita mengatakan ini hukum Allah, ya ini hukum Allah misalnya, sedangkan benda tu tidak wujud. Jadi di situlah orang yang berkenaan itu akan terima bala ataupun akibat daripada perbuatan mereka seumpama itu. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Orang yang kufur, orang yang ingkar, itu zalim. Iaitu satu peraturan lain bagi orang-orang yang merosakkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi faman ittara ghayra baghin wala 'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ayat 145. Di sini Allah berhubung dengan makanan ini. Jadi Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, makanan ni kapur kah halal? Halal. Nak tanya halal. Ataupun tanya haram. Jadi Nabi nak jawab lagu mana? Nabi jawab lagu ni je. La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'ini yat'amu. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati keterangan dari apa yang diwahyukan kepadaku bahawa ada sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang suka memakan. Orang yang suka makan berhenti ke benda tu. Dia tak jumpa lagi Tuhan marah, Tuhan lagi. Kalau dia berhenti bawa, makanlah bawa tu. Dia beri kurang, makanlah kurang tu. Apa? Tuhan tidak marah. Lepas tu dia jadi haram, kita yang mengharam. Jadi Nabi jawab, aku tak temu lagi, dia kata. Setakat lepas-lepas dah lah, wahyu yang diturun kepada aku tak ada kecuali yang apa? Illa an yakuna maitatan, kecuali hak ada larangannya bangkai. Bangkai hak mati sendiri itu. Au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Bila dibekukan, daman masfuha, ataupun darah waktu duduk cair tu lagi, ibu pun suka juga. Ataupun dibeku pun samalah. Atau daging babi. Daging babi. Betul lah orang tak makan. Orang makan daging. Jadi sebut daging. Orang kata kulit, tak kira lah, asal babi lah. Tak boleh makan.
Fa innahu rijs, kerana semuanya itu adalah makanan yang najis. Dianggap najis tu. Jadi satu kategori itu bangkai, daging malik, daging babi, sama saja. Tapi apa? Jamu babi tak sama. Jamu babi sama. Jamu daguh baru saja begitu je. Tak punya sama. Babi sama. Apa yang berat sangat tu babi ya? Di mana maksudnya? Tak ada. Tak ada ulama-ulama syar'i di mana nah, mengatakan najis mughallazah tu babi termasuknya. Tak ada nas. Apa? Pas lagi mana? Cuma ulama kata kiyah atas anjing. Ada nasnya anjing. Anjing pun ada nas. Kita makan bekas dia jin tak? Bukanlah dia makan anjing. Anjing tak lagi makan pun tak ada. Cuma dalam nas ini sebut daging babi. Daging anjing tak sebut. Tak boleh makan anjing. Ada masyarakat makan anjing. Masyarakat orang nama Islam makan anjing ada. Itu ganjil dia. Ganjil. Ada masyarakat Islam makan anjing. Sebab anjing tak ada nama. Babi ni dilarang. Jadi larang ni Imam Malik kata ta'abbudi. Saya ikut kereta dia larang pakai dosa makan. Tak ada kerana najis makan. Tak makan tu. Tidak pasti najis. Cuma Imam Syafi'i dia bila dilarang sebut rijsa tu dia kata najis. Najis tu ke apa? Najis tu ke apa? Kalau kita renung, kita faham boleh. Najis ni tak lebihlah daripada sesuatu yang membahayakan kita. Membahayakan kesihatan kita, membahayakan fizikal, pemikiran kita kok. Jadi benda-benda yang boleh membahaya itu dikatakan najis lah. Sebab tu Tuhan sebut lain innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik tu najis. Kalau musyrik najis tak ada siapa perlu samuk sarabut tepuh dengan sino. Tepuh dengan sian. Tepuh dengan orang kata kafir tu lah. Tak ada kata balik mani nyelai siluk ada. Sarabut. Tapi Tuhan kata najis. Cuma kita bersebut najis tak macam tahi lah. Macam tahi najis lah. Jadi tahi itu pun najis tu kerana dia membahaya. Bila kena tak basuh kat dia gatal, dia apa semua. Mungkin naik kurak kau. Jadi pada dasarnya kerana mudarat. Itu je. Jadi kemudaratan tu pasti dijaga. Sebab nak babi sendiri tu kan. Jika najis tu najis dah. Memang kata najis pun. Tapi kita perhati pula. Fa innahu rijsun. Kerana semuanya itu adalah makanan yang najis. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ataupun binatang-binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Tak ada juga. Najis ataupun binatang-binatang yang busuk, fasik, kerana dia disembelih tidak sebut nama Allah. Tidak kerana Allah. Tidak kerana Allah. Jadi hal ni pun jadi masalah juga. Syarat kena sebut Bismillahirrahmanirrahim ke? Atau Bismillah saja ke?
ke lagu mana semua. Jadi ulama tak sekata tu. Kamu ayat yang sebutnya fisqan uhilla li ghairi. Nada tu pasti kerana dia disembelih tidak kerana Allah. Maksud tidak kerana Allah apa dia? Sebahagian ulama mengatakan tidak kerana Allah itu bukan kerana dia nak makan. Sembelih bukan kerana dia nak makan. Dia tu orang itulah orang sembelih. Kalau orang sembelih tu dia nak makan, walau dia tidak bismillah pun boleh makan. Macam tak sebut bismillah aja. Ada yang mengatakan gitu. Jadi berartinya kalau sembelih kerana nak makan, tak sebut bismillah pun tak apa. Pasal apa syarat orang nak sembelih tu? Kita kena syarat orang sembelih lah. Kita kena syarat orang sembelih. Tapi dia tidak syarat orang Islam ke orang tidak Islam, tidak syarat. Tidak syarat. Kalau orang itu orang ahli kitab, orang ahli kitab dan syibhul kitab sama je. Ahli kitab Yahudi Nasara, termasuklah manusia, termasuklah Buddha, termasuklah Hindu, termasuklah lain-lain lagi. Syibhul kitab banyak lagi lah. Jadi orang ni semua ni sembelihan dia tak ada apa-apa. Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum. Jadi makanan orang ahli kitab tu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Ni arti apa dia buat tu kita boleh makan. Halal. Kalau kita buat pun halal. Sebab kita sinilah. Kita sini nasi belau kita dia beli. Cuma nasi belau dia jual kita tak beli. Tapi roti dia kita beli. Itu yang bezanya. Itu yang bezanya. Dan dia jual juga nasi belau tu. Di Penambil dia jual. Tapi orang kita tak beli. Tak beli. Pertanyaan ni. Mana? Pertanyaan ni? Pertanyaan ni. Ha. Roti dia jual tak nak. Baik pagi. Oh, habis. Oh, kita kenal lagunya. Oh, kita kenal siap dengan Melayu ni juga. Wah, dia tu. Oh, pandai dia tu. Pas sedap pula. Tak apa makanlah. Tak apa satu. Amur itu makan tak habis. Minum kopi di Alustar. Alustar ni begitu. Kita nak cari orang jual kopi, kedai kopi payung. Lain pada India aja. Orang Melayu tak ada. Dalam tahun 59, 58, 59. Tak ada. Dengan sebab tu kita dah agak sana. Ilak cari tak ada. Masuk kedai sekeliling. Nak jumpa kedai keliling pun payung. Cina, ni buat Cina. Oh, ya, Cina makan. Masuklah buat itu. Minum bakal 3 teguk je. Bersera teguk. Toleh minum. Toleh minum bayar, tinggal lah. Dari minum dah 3 teguk je. Nak wayak kita yang berasa tak boleh makan kedai Cina. Tu dia Cina makan babi. Nak nampak babi tu. Tak nampak air kopi tu, nampak babi. Tak makan. Padahal ni apa ni? Tapi dia tak apa dah boleh makan. Nak tahu boleh makan kejut wajib lah masa dia Cina tu. Kalau kita pakai sapi. Makan sapi pun suka itu. Hari yang boleh. Baik. Ekor ayat ni. Dia kata pamani turra ghaira baghin wala adin. Barang siapa terpaksa
Utur. Bukan sengaja tu. Terpaksa. Sutuk. Siapa-siapa yang sutuk. Ghaira baghin wala adin. Bukan kerana dia mahu makannya dan tidak pula berlebihan. Fala isma alaih. Tak ada fala isma alaih. Tak ada fala isma alaih, tak ada ni. Faman yuttur ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tak ada ni. Oh, kita dia ingat sepatut fala isma alaihi. Sebola ke ni. Dah. Siapa terpaksa, bukanlah kerana dia mahu makannya dan tidak pula berlebihan. Makan itu tidak lebih berhak lah. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyempurnakan peraturan makan pada ayat 118. Ayat lain ni patutlah pun cari sini tak ada. Ayat lain ni tak ayat surah mana tadi. Tak ada. Jadi berartinya kalau kita makan itu kerana sutuk, uktur ini satu masalah ni. Uktur ni dia panggil bina majhul tu. Bina majhul ayat tu. Arti ayat tu dengan arti benda yang tidak pasti. Benda yang tidak tahu. Tiba-tiba. Jadi kalaulah kita kata dia pergi berjalan. Tiba-tiba tak ada lain makanannya selain pada babi. Tak kisahlah boleh makan. Tetapi kalau dia ni orang yang kerja terdedah kepada temu macam-macam makanan. Misalnya supaya jadi askar komando. Apa hal pula dia? Ini satu masalah ni. Dia tak ada terdedah kepada tak ada makan ni. Jadi mungkin dia jumpa babi, mungkin dia jumpa apa saja makanan, bewok kong kapur semua, nak menyamu-nyamu dia kena makan belakang tu benda tu. Jadi kalau benda ni dia tidak latih makan, bila dia boleh makan? Dengan sebab tu faman turra ni berartinya kalau orang yang diwahamkan ada kesutukan, memang dia terdedah kepada bertembuk dengan muka seumpama tu, maka orang tu dia boleh makan belum daripada bertembuk lagi tu. Kalau tak latih dulu makan, bila dia boleh makan? Bila siapa masa 3 habis makan ni, makan ni tak ada, kita pun lapar, semua pun lapar. Ada di antara kita tu mati seorang. Lagu mana mati tu? Kalau kita ingin makan, boleh makan tak boleh makan? Orang makan orang. Dia buruk tu boleh makan tu. Pada kamu saja tu, dia habis saja je. Kalau kita makan, hilang lapar kita dan lagi 2 hari pula. Tapi soal boleh makan tak boleh makan? Jadi kalau benda tu tidak dilatih makan, mungkin tak boleh makan. Tak makan, matilah. Jadi berartinya orang-orang yang kemungkinan besar dia akan bertemu dengan benda-benda yang berutuk pada tu, arti sebelum siapa masuk dia berutuk, dia boleh dah latih makan tu. Boleh dah latih makan dulu lagi, duduk sini di rumah, cadang ke masa berutuk. Kalau nanti berutuk minum kan, orang tak boleh makan, tak makan sebab mati dah laut. Mati dah laut. Dia tak boleh makan ikan betuh, tak boleh makan. Kalau kawan boleh makan ikan betuh tu, dia ngai dia makan ikan betuh. Orang tu tak apa, tak mati-mati lah boleh balik.
Kalau sayang dia tak boleh makan, dia mati. Mati tu. Duduk laut. Padahal ikan belanda laut. Padahal ikan tu makan tak ada satu. Dia duduk biasa. Tengok tu. Biasa tak biasa? Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok tunggu ni Allah. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab kita berasa benda tu salah makan, tapi terpaksa kena makan. Makanlah. Walaupun salah, Tuhan tidak ambil salah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, dan makanlah binatang-binatang yang disembelih dengan nama Allah. Binatang apa tu? Kita ayat binatang apa tu? Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, makanlah binatang yang disembelih dengan nama Allah. Binatang yang boleh makan lah, tak kira binatang apa-apa pun. Nak makan tu kena sembelih. Syekh berkata, semua perkara yang diharamkan itu terdapat dalam Taurat dan kitab-kitab ilahi yang lain yang telah kata oleh semua anutan agama. Jadi berarti binatang yang haram makan ni, jangan begitu-begitu lagi dia haram ni tak boleh makan. Jadi hak sekata, hak fitrah. Jadi hak fitrah ni kita tahu binatang-binatang beracun lah. Binatang-binatang yang tabiat buruk, misalnya. Kalau jumpa monyet dah tu kera. Jadi kera orang asli makan. Boleh makan. Cuma orang yang tidak aslinya dia makan otak saja. Dia tak makan daging. Orang asli dia makan daging. Itu je beza. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. Kepada orang-orang Yahudi telah kami haramkan semua binatang-binatang yang berkuku, binatang yang ada kuku, haram kepada orang Yahudi. Wa minal baqari wal ghanam, lembu, kambing, haramna alaihim syuhumahuma, lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada pada belakangnya, awil hawaya aw mukhtalata bi'ad, ataupun lemak yang ada dalam perut dia, atau yang melekat pada tulang. Itu tak apalah. Jadi kalau ini betul-betul tuh tu tak boleh. Itu pun yang diharam tu kerana orang tu sendiri dah mengharam tu. Pada dasarnya tidak, tak ada haram. Jadi biasanya haram ni apa kalau perasaan kaum orang itu tidak dapat makan benda tu dan dia berasa tak boleh makan lah. Maka itulah biasanya dalam syariat mana-mana sekali pun ada hukuman larang makan. Kalau hak dia biasa boleh makan, dia berasa sedap, itu tak ada larang. Kalau dalam masyarakat Arab tu biasa makan uta, pasal apa Bani Israel tak makan uta? Jadi tak makan uta Bani Israel bukan kerana uta tu, kerana penyakit tak belaga dengan daging uta. Bila makan daging uta tu, bau macam kubabala kita lah. Kubabala orang tak pakai kan semua orang tu, kerana penyakit. Jadi begitulah uta pun serupa juga. Jadi haram kepada Yahudi. Tapi sebelum pada tu bukan haram. Jadi kalau tidak diharamkan, maka orang itu memang tak akan ada.
Maka hukum turun tu kerana orang tu memang tak makan. Zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Itu sebagai balasan atas kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar, kata Allah. Jadi pengharaman ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi sahaja. Jadi berartinya bukan haram mutlak, bukan haram pada asli. Jadi kalau kita nak tengok benda hak haram dia ada awal-awal tu yang buat, tak ada. Tak ada. Yang buat tu haram dia. Tak ada. Jadi semua Tuhan buat tu untuk faedah kita. Jadi kalau benda tu berfaedah, boleh kita makan, makanlah, tak ada masalah. Sebab itulah kalau kita lihat kepada hukum Quran, maka dari sudut makan ni memang luas. Memang luas. Tidak ada satu benda yang kita tidak boleh makan. Kalau sekiranya benda tu boleh dimakan. Kecuali kita tak lalu makan, itulah yang cerita ni. Bukan kerana barang tu, kerana kita. Fa'in kadzabuka, kalau mereka menuduh kamu berdusta dengan mengatakan perkara itu tidak diharamkan, faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, maka katakanlah Tuhan kamu itu mempunyai rahmat yang amat luas. Maksudnya dia tidak segera azab ke atas kamu, malah dia melewatkan ke satu tempoh yang termaklum di sisinya, kemudian barulah diazabkan. Rahmat Tuhan luas, wasi'at kulla syai', merangkumi semua perkara. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan seksanya tidak biasa disingkirkan daripada kaum yang berdosa. Artinya orang yang bersalah tu tak akan terima azab tu. Zaman lo ni zaman orang duduk berjuang ni, apa kita nak kata pun, orang berjuang ni dia buat macam-macam perkara untuk menghasilkan perjuangan dia. Jadi orang cap pengganah. Jadi cap pengganah ni, balik orang mengecap ni satu hal untuk nak ambil tindakan. Jadi bila dia andaikan kawan ni pengganah, maka dia buat tindakan. Jadi kawan tu suku ke dia lah. Sedangkan kawan tu mungkin belum tahu sungguh ke pengganah atau tidak. Tak tahu lagi, tapi kawan tu dah sembang dah dia. Pada ita lain, mana lagi aku? Ni pula pengganah dia kata. Dia punya kawan tu pula. Pasal kuasa dia lebih. Jadi dia ni baca orang berkuasa, nak tapah siapa-siapa pun boleh buat, alasan dia pengganas. Gitu. Jadi yang dia sendiri ganas tu siapa nak kata tidak ganas? Kalau kata ganas, orang nak ambil jenazah tak boleh. Nak tapah dia tak berani. Jadi ni pun 1/5 juga ni kita tengok. 1/5 juga. Dia buat bala tunggu tu pada orang tu takkanlah tidak ganah orang panggil. Merok tu bukan sikit lama dah tu. Tak ganah. Jadi kira dah. Mana-mana kawasan lah, kalau kena ke dia tu semua tidak ganah. Tetapi Tuhan tidak beragak bertindak. Kalau dia bertindak betul, tak apalah. Kalau tak betul, dia akan terima akibat. Pasti dia akan terima. Cuma cara mana Tuhan terima, cara dia terima tak tahulah. Cuma kita boleh nampaknya satu di antaranya umur dia betul, menyebabkan dia hilang fikiran. Dua buah rumah dia butuh nak gitu. Hilang fikir, nak memikir tak betul, jadi sengit. Itu pucuk. Itu pun satu pembalasan tu, balasan Allah.
Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan berkata, kalaulah Allah mahu, tentu kami, nenek moyang kami tidak akan jadi musyrik. Kalau Tuhan nak, tak ada orang musyrik jadi musyrik ni. Kalau Tuhan nak, semua orang boleh jadi mukmin belaka. Tak ada orang kafir. Tapi ada orang kafir tu pasal Tuhan nak suruh ada orang kafir. Sebab memang Tuhan nak begitu. Lau syaa Allah ma asyrakna. Ni kata-kata kafir. Kami semua tidak syirik. Tu nenek dia dulu pun tak syirik. Wala haramna min syai'. Dan kami tidak mengharamkan sesuatu yang Allah halal kepada dia. Tapi dia boleh menghalal dan boleh mengharam. Sekarang dia boleh menghalalkan dan boleh mengharamkan senjata-senjata yang dibunuh oleh orang lain yang dia sendiri tak bunyi dia nak mampu senjata-senjata berbahaya. Nyata berbahaya. Tak dia ada. Seramai-ramai orang dalam satu tak salah habuk dia telitah. Tak telitah dia. Kamu buat apa? Orang lain semua habis dia kat belakang. Dia harusnya. Jadi sepatutnya dalam bahasa satu tu kamu buat kan habis. Bahan kamu ada. Baru tak ada. Jadi orang lain tak ada belakang, dia ada. Sedap dia ngomongnya. Sedap lah balik dia ngomongnya. Di situ nampak kebodohan orang lain. Kalau lagu mana tak tahulah. Tak tahu lah. Allahu a'lam lagu mana. Maksudnya mereka berdalilkan dengan qadar. Mendalilkan ketetapan Allah. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak syirik, tidak mengharamkan, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Memang begitu. Dengan sebab itu, cacian itu kembali kepada Allah, bukan kepada mereka. Kalau kita marah ke dia pun, kita marah kepada Allah. Sebab Allah buat begitu. Kerana mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan mendapat kesan daripada sebab musabab. Tapi sebab-sebab ini memerlukan sebab yang lain. Demikian sebab itu bermata rantai hingga sampai kepada Allah, di mana Allah merupakan penyebab bagi segala sebab. Musabbibul asbab. Sebab benda berlaku semua itu adalah asbab. Asbab berlaku tu dia berkait apa? Di antara satu sebab dengan satu sebab. Jadi sebab itu bila juluju sebab Tuhan. Jadi berartinya itu sudah ketetapan daripada Allah. Ketetapan daripada Allah tu. Syekh berkata, Nabi SAW melarang membahas masalah qadar kerana orang ramai tidak mampu memahaminya. Tetapi Nabi SAW juga tidak faham. Tidak, ini silap. Yang tak faham ni silap. Malah orang yang mendalami dalam ilmu faham masalah qadar. Mereka adalah golongan sufi yang mendalam ilmu dia tu dalam. Orang sufi yang ada kasyaf dan karamat tidak memahaminya. Malah mereka adalah kok turut kepada fuqaha saja. Arti bukan semua orang sufi faham ni. Orang sufi yang ahli ilmu tu faham lah. Macam Syekh Qadir Jilani, Mu'ainuddin Chisti, Syekhul Akbar Ibn Arabi. Orang-orang balas tu memang faham lah. Tapi bercakap tu tasawuf jadi kok turut dia tak lagi faham juga.
Sebab itulah jika nak kita nya berfikir ataupun buat kajian di atas asma saja, sifat-sifat Tuhan saja. Kepada zat Allah sendiri itu tak boleh tu. Sebab tak mungkin kita boleh faham. Waktu tafakkaru fi asma'ih wala tafakkaru fi zatih. Zat dia tak boleh kita fikir. Orang sufi yang hakiki terdiri dari orang-orang yang mendalami ilmu. Itu orang sufi sematinya, orang berilmu tinggi. Mereka lebih tinggi daripada fuqaha, mufassirin dan juga mutakallimin. Mereka mampu menyesuaikan antara taklif dan qadar. Allah Ta'ala taklif, paksa, beri keberatan, tanggungjawab pada manusia. Tapi manusia sudah pun ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Apa tak berlawan antara qadar dengan taklif? Bagaimana pula? Jadi orang sufi faham tu. Mungkin orang fuqaha setengah tak faham. Mungkin bahasa berlawan macam mana Allah Ta'ala sudah tetap gini, paksa buat gini. Jadi tengok tu. Misalnya para sahabat Abu Hasan Syadzili dan sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu orang yang tingkat tinggi tu. Demikian juga Syekh Waliullah di dalam Hujjatullahul Balighah dalam bab yang khusus, iaitu pecahan taklif bertakdir. Jadi insya-Allah tu ada sebut dah tu dalam pecahan taklif dari bertakdir. Berartinya takdir dengan taklif ni tidak berbaloi, tidak bertentangan, tidak bercanggah di antara dua-dua. Jadi hal tu balik ke hati semula, tengok di dalam Hujjatullah tak ada huraian dia. Dan hal ni jarang manusia ni memberi huraian. Mutakallimin ke, fuqaha ke, pecahan taklif bertakdir tak ada. Ini sampai pada ayat 148. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Jadi Quran sebut dah, kalaulah orang-orang musyrik itu berkata, kalaulah Allah mahu, tentu kami, nenek moyang kami tidak akan jadi musyrik. Kalau Tuhan enggak, sudah menjadi musyrik. Memangnya hakikat itu, tetapi kita tidak tahu. Ketetapan Allah pada azal kita tidak tahu, dan siapa pun tidak tahu, kecuali setelah lahir di dunia ini, di mana orang itu sudah pun bermatian dengan pegangan dia pada itu, maka bersyiriklah dia nya. Nah, sebab itulah Syekh kata, ngaranglah dia kata, orang sufi sungguh ni, ahli ilmu sufi ni artinya orang yang matang dan mendalam dalam ilmu pengetahuan. Itu sufi. Dan kedudukan orang ni nya lebih daripada fuqaha, mufassirin, mutakallimin dan sebagainya. Fahaman dia tu lebih mengatasi orang itu semua. Tetapi umum masyarakat melihat mufassiri ini mengatasi segala-gala. Sedangkan mufassiri banyak yang tidak menghakik. Jadi orang yang hakik, orang yang mendalam dalam ilmu, kebanyakannya terdiri dari kalangan orang sufi. Jadi Syekh sebutlah bandingannya seperti Mu'ainuddin Al-Chisti, Syekh Al-Jalani, Syekh Waliullah. Sebab orang lain tidak sebut macam Syekh sebut tu.
Seperti dia kata pecahan takdir, pecahan takdir, takdir. Taklif ni ini ditaklif oleh Allah. Jadi taklif itu pecahan daripada takdir. Ya, artinya lahir daripada ketetapan Allah pada Allah. Taklif itu bukan bermakna satu tekanan ada paksaan kepada Allah. Sekalipun bentuk paksaan. Mereka yang seperti ini mampu mentafsirkan Al-Quran yang Maha Agung. Jadi orang yang seperti Sufi ni, orang ni memang dia boleh mentafsirkan Quran ni. Syekh berkata, ini macam jumlah mak tak ada panggil ni. Syekh berkata Maulana Anwar Shah, apabila kita duduk 3 orang, dia berkata bahawa Syawalullah tidak banyak membawa perkara di dalam hukum balighah. Malah beliau telah memetik sebahagian perkara itu daripada hukam. Ini Anwar Shah ni. Anwar Shah ni, dia mengambil tempat Syekhul Hind. Bila Syekhul Hind tinggal di Uban, ada urusan lain, maka Anwar Shah lah mengambil tempat ganti. Dia ni murid Syekhul Hind. Sepengajian dengan Mufassir ni, Syekh Ubaidillah Sindi. Dia orang sekali ni. Jadi sungguh pun sekali daripada guru yang sama, tetapi istidak ataupun kelayakan persediaan orang itu tidak sama. Kelayakan Maulana Anwar Shah lain, kelayakan Syekhul Hind lain. Apa ni? Ubaidillah Sindi lain. Syekh berkata, aku berkata kepada Anwar Shah. Dia cerita Anwar Shah ni. Dia terduk 2-3 orang. Dia kata lah, dia kata Syawalullah tak ada apa dari Allah tu. Supaya juga orang kita tak tahu satu tu, dia pandai juga, tapi tak tahu satu dari ilmu Syawalullah ni. Dia tengok dia tulah tu, dia boleh baca, dia mengaji Arab. Tak ada gapo, dia kata kita tak pakai kafir biasa aja. Dia kata begitu. Hujatullah ni sebab kita biasa je. Dia kata ada berlaku dah tu, kita capra. Kita capra je lah. Ada berlaku. Ini ada, isai ada, semaji ada, poso ada. Serupa kita lain itu. Jadi dia melihat Hujatullah tu sama dengan kita lain. Jadi orang kita ni. Jadi tak kisahlah pasal dia tak pernah ngaji. Cuma dia tengok pasal dia boleh tengok sebab benda tu ada. Dia boleh baca, dia kerti Arab. Tinggal lagi dia baca tak faham. Baca tu bukan sebenarnya nak boleh faham. Baca boleh, orang baca tak faham kan. Nak baca tapi gapo cerita tak tahu. Boleh baca. Jadi begitu juga kita ni pun dia mengikut istidak orang tu. Kalau kita tak ngaji sikit abuk sains, baca buku sains, boleh aja setengah tu. Kalau istilah orang putih tak erti lah. Kalau tu Melayu memang boleh. Tapi gapo maksud tak tahu. Dia tulis benali misal. Nanya apa benali? Lenggok-lenggok kita benali. Sebab dia tak guna dalam cakap banyak itu. Istilah dia. Jadi begitulah juga. Jadi Anwar Shah ni pun begitulah. Dia tengok kepada Hujatullah dan dia kata tak ada gapo Hujatullah tu. Cuma kalau ada pun dah kutip daripada hukama-hukama lah. Ahli-ahli falsafah. Boleh dia tu. Jadi bila begitu Syekh berkata, aku berkata kepada Anwar Shah, wahai orang yang berilmu. Dia kata kepada Anwar Shah tu, di sini ada di dalam Hujatullah Balighah satu bab, iaitu insyiqaqut taklif minat taqdir.
Pecahan taklif dia taklif. Kadang-kadang gapo dia tu ada kata. Ada satu bab insya-Allah tulis pecahan taklif dia bertakdir. Jadi kita wajib beriman kepada qadar. Jadi beriman kepada qadar tu satu ciri daripada ketetapan Allah hak azali. Sebahagian. Jadi hak ketetapan Allah tu memanglah keseluruhannya. Tapi taklif itu diambil secubit daripada itu. Itu disebut dalam hadis dan satu bab bicara tentang hal. Dan masalah kedua ialah masalah haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibad 'ala Allah. Hak Allah ke atas hamba. Anda ada itu saya sebut. Hak Allah ke atas hamba. Dengan arti hamba berkewajipan memberi hak Allah. Ada hamba. Lepas tu hak hamba ke atas Allah. Ada satu bab saya sebut. Hak Allah ke atas hamba ialah memberi nikmat kepada hamba, memberi rahmat kepada hamba dan menjauhkan hamba itu daripada azab neraka apabila dia tidak syirik dengan Allah. Dia hak hamba ke atas Allah ni. Hak hamba ke atas Allah. Yang tadi hak Allah ke atas hamba tu. Hak Allah ke atas hamba. Artinya hak kita lah. Hak kita ni wajib beri kepada Allah. Itu beribadat kepada dia. Jadi hak Allah ke atas hamba tu pada hakikatnya hak dirinya ke atas dirinya. Hak kita sendiri pada hakikat. Jadi hak Allah ke atas hamba, wajib hamba beribadat kepada Allah misalnya. Jadi kita nampak kita beribadat kepada Allah, sembahyang ke, puasa ke, gapo ke, kita buat ikut apa yang Allah kata. Jadi berartinya kita lakukan hak kita. Hak Allah ada dengan kita. Jadi kita kena buat hal itu. Hak Allah ke atas kita. Jadi hak sebenarnya hak kita sendiri itu. Kita kata misalnya, kalau kita dah banyak milik, Allah wajib kepada kita, Allah taklif kepada kita keluarkan zakat. Bila keluar zakat tu kita kata habislah harta kita. Semua orang tu keluar zakat apa? 100,000 zakat. 100,000 tu kita nak buat keluar tu. Sebab 100,000 juga sikit. Jadi kita berasa hak orang tu. Padahalnya hak tu hak kita tu, kewajipan kita kat diri kita. Sebab kita bunyi bahagian kecil daripada harta kita kepada orang ramai, kepada orang yang merdu. Jadi pertama sekalinya melepaskan sifat bakhil kita. Sebab kita sebagai haiwan sudah bakhil, yang sayang, kedekut. Dan bila kita beri itu, kita berasa hak kita beri dia. Walahanya kita beri itu, hak dia duduk dengan kita. Zakat hak dengan kita, tak beri orang tu. Hak orang tu ada dengan kita. Seolah-olah dia sudah taruh dengan kita. Kita kena wajib keluar kepada orang tu. Jadi bila kita keluar, tamatan di antara orang itu dengan dia bertambah. Selain daripada itu pula, kebajikan bagi orang yang beri itu banyak. Selain daripada orang ramai yang mendapat haluan daripada dia itu cenderung suka, setuju dia,
Kalau takdir ada gapo-gapo apa kan ni bekerjasama untuk kepentingan dia. Membantu dia. Jadi kita kata Allah Ta'ala wajib ke atas kita. Padahal apa kena mengena kita buat kerja benar. Tapi bila kita jerujuk, kalau kita buat kerja belah mana, Allah Ta'ala belakang tu. Allah kita rezeki abu. Rezeki abu kita. Dah kita sendiri buat dia dah. Kita sendiri buat dia dah. Lepas kita buat kerja dengan siapa? Dengan dia juga. Buat kerja dengan dia juga. Cuma kita boleh tipu. Jadi boleh tipu tu kena beri sebahagian kepada orang lain tu. Jadi Tuhan wajib kita beri ke orang lain. Beri ke orang lain tu dengan arti kita buat baik kita. Di mana lagi tu? Maka aku katakan kepadanya, kata Syekh ni, jika terdapat di sisi kamu pendapat mana-mana ulama atau hukama yang berkata seperti kata-kata itu, bawalah kepadaku untuk aku lihat. Ini kata Muhammad Abdullah kepada Anwar Shah. Anwar Shah ni masyhur lah. Dia maha guru. Dia pensyarah, tapi kebolehan dia dalam bidang hadis. Itu memang kebolehan dia tu. Dia bila hadis. Fahamilah kata-kata Syahrullah ini yang terdapat di dalam Hujjatullahul Balighah. Dua bab tu cuba kita faham balik. Kita ada Hujjatullah rumah tu terjemah. Balik baca beracap. Mungkin sekali baca tak faham nak mana. 2 kali tak faham, 3 kali pun tak faham misalnya. Baca lah berapa kali pun dia akan faham. Dia akan faham apa maksud dia ni. Bila kita tupu dan kita pohon kepada Allah supaya kita diberi kefahaman tu, insya-Allah Tuhan buka. Kali pertama dok, yang kedua dok, yang ketiga dok, yang keempat tu nampak dah sebahagian di antaranya dapat semua pun. Jadi begitulah kaedah kalau kita membaca buku-buku yang mengandungi hikmah. Dia kena baca beracap. Tak usah baca buku muka lain. Baca buku Bairaba tu kan. Jamila ni tak ada dah Bairaba. Bairaba adalah buku dulu tu. Dalam tu dia cerita Musa, cerita ayat, macam-macam ada tu Bairaba. Buku tu pun kalau baca sekali lalu tak faham. Bukan Rasulullah. Dia terjemah ke Melayu dia pun. Dan buku tu memang bagus baca. Banyak pengajaran dalam itu. Bukan cerita aja. Ataupun terdapat kata-kata yang bercanggah dengan ini. Dengan syarah kata ni. Aku mahu tolak. Maka dia pun diam. Jadi Anwar Shah pun tak kata apalah. Dia penuh mana Abdullah ni beritahu kepada Syekhul Hi. Sebenarnya Anwar Shah ni tak boleh mengajar dia tu. Dia tak faham. Dia kata Anwar Shah tak faham dia tu. Orang-orang setara tu juga sama. Sama mengaji dengan tubuh julur. Tapi memanglah tidak memang bahaya. Syekhul Hi pun kita faham lah, agak-agak dengar kau cerita tu. Mungkin pun dia tidak baca setiap kali bakal dia faham itu. Mungkin dia baca sekali habis kan. Jadi murid-murid tu kalau ada bekas, buka lah. Kalau tak ada bekas, ada lepas. Mungkin saja begitu. Sebab
Sebab kalau ala-ala tu, sebab dari sudut ingatan, tak salah ingat dia ni orang yang paling mengingat. Kalau dia tengok sekali, buku dia tengok sekali, boleh tulis semula. Dia punya ingatan. Tapi tidak pasti orang yang punya ingatan beratu mempunyai kepahaman yang baik. Tidak pasti. Orang ni hafal Quran ni setahun je 30 juz. Bijak dia. Tidak. Orang mudah ingat bukan pasti dia tu. Bijak dari sudut rumah. Tidak berlaku. Tak serupa dengan kita biasa. Kita punya hafal Quran tu liar mata-mata. Kamu bijak dia ni hafal Quran ni. Tak bijak-bijak. Bodoh belana. Hafal Quran tu. Sebab tu lah. Bukan tak comel, apa tu comel. Tapi jangan tengok apa sangat. Tak jadi kapal satu. Kau faham mana? Syekh berkata Maulana Anwar Shah tidak memahami Hujjatullahul Balighah. Ini kata Syekh. Sebagaimana yang dikehendaki. Beliau seorang yang alim dalam fiqh Hanafi. Dan itu suatu hal lain. Itu kalau lain, tempat lain. Bahasa Inggeris dia bijak guna. Tapi matematik tak reti. Mana begitu. Tidak pasti dia bijak satu hal, lain-lain hal dia bijak. Syekh berkata pula, apabila kembali kepada keadaan dirinya, dia akan memahami perkara yang mendatangkan kebaikan dan kerusakan. Seseorang tu tak kira siapa tu. Syekh berkata, apabila kembali kepada keadaan dirinya, dia seseorang itu akan memahami perkara yang mendatangkan kebaikan dan kerusakan. Terus tanya orang lain, tanya diri lah. Tanya diri kita. Sebab itulah banyak hak di dalam fiqh ni pun. Kita tanya orang pandai-pandai. Tapi sungguh pun kita tanya orang pandai-pandai, kalau kita masih tidak puas hati, kita tanya diri kita sendiri. Secara mana? Sebab diri kita pun boleh menilai sesuatu. Tapi sebelum kita berpuas hati, tanyalah orang lain tu. Setelah jawapan yang ada daripada orang, maka kita kena balik semula, tanya diri kita pula. Kanlah misal, satu orang ni, dia sakit, nulung, nak bangun dah cakap dah. Nak semayang mana, jamuk ke, pedih ke. Terus tanya orang lah. Tanya apa? Orang tanya kita lah. Kita check up diri. Kalau tanya orang, mungkin dia kena putus segar, kena bangun, dia kata. Dia kita betul tak check up tak bangun. Jangan tanya orang, tanya orang jadi. Cuba orang menegur, macam mana dia ni tak puasa? Boleh buat tak puasa? Dia kata, apa tak boleh puasa? Kan mungkin. Lagu tu tak boleh puasa. Jadi kita takut kalau kata tak boleh puasa. Bila orang lain kata boleh puasa, kita kata tak boleh puasa. Jadi kita pun puasa. Tak boleh. Itu kena tanya kita. Sebab kemampuan kita dan perasaan kita duduk kita bukan duduk dia. Ambil itu. Kerana dia telah melakukan beberapa perkara. Selepas beberapa hari, dia menyesal. Jadi dia faham lah. Mudah boleh baik, boleh rusak ni kita faham. Orang segala hutan pun faham tu. Sebab banyak perkara boleh diuji. Dan dia telah melakukan beberapa perkara. Selepas beberapa hari dia menyesal di atas perbuatannya itu. Maka hal itu baik kepadanya. Kalau dia perhati, tak boleh buat ni dia kata ni. Tak boleh buat lagu. Buat lagu ni rusak. Kan dia perhati dalam hal hidup dia perhati. Kerana perkara itu yang dilarang dan yang ini tidak dilarang. Sebab dalam syariat ada perkara dilarang, ada perkara tak larang. Jadi kalau perkara dilarang, perkara tak larang itu kita perlu tengok
Ada juga kalau tak larang, tetapi benda tu boleh. Jadi kalau kita dah makan sekali nampak mudarat ni, sama ada hudi ke apa, ada lah benda ni. Lepas tu dapat sekali lagi, nampak ada kesian juga. Kalau kita tak boleh makan tu kerana sesuai dia ke kita tak boleh. Kalau kita makan tak habis jadi gitu. Jadi benda tu tak disebut. Semua tak disebut, kita dapat pastikan boleh atau tidak. Kalau kata makan goreng tak boleh sakit orang. Sakit orang pada orang ni. Dia kan lagi. Boleh makan dulu. Dia makan sakit orang juga. Ya Allah, dia kata. Tapi kan yang makan tak sakit orang. Makan dah dia orang ni jangan makan. Mana gitu. Demikianlah orang yang berada di kawasan gurun yang terdiri dari kumpulan kecil. Orang duduk di pada pasir ni, maka kelompok dia tidak besar. Kelompok dia kecil-kecil lah. Di sisi mereka pasti terdapat larangan dan suruhan. Perasaan ini merupakan fitrah manusia. Perasaan semula jadi. Demikian juga anak-anak di rumah, apabila bapa mereka memberitahu sesuatu yang baik dan menegur sesuatu yang membahayakan, maka anak-anak mereka berterima kasih kepada ayahnya dalam perkara itu. Jadi tegur dan suruh tu, larang dan suruh tu adalah kasih sayang daripada orang yang berkenaan. Jadi kalau dia tak suka cacau, dia hidup, beri makan ke dia kata. Kalau kuning, kalau mampu dia gitu. Tapi kalau orang ada rasa kasih sayang, dia jangan makan ke ni. Kali ni busuk. Ataupun kuning. Ataupun jadi gatal, macam-macam. Jadi mana sarana yang diberi itu atas dasar rasa kasih sayang. Jadi begitulah juga larangnya ataupun suruhan daripada pihak Allah atau daripada pihak Nabi. Sama je. Jadi pada hakikat benda tu balik kita belakang. Demikian juga Nabi SAW adalah seperti bapa. Nabi SAW adalah seperti bapa, malah lebih agung daripada bapa. Baginda menyuruh manusia membuat perkara yang mendatangkan kebaikan dan melarang perkara yang mendatangkan kerosakan. Itu Nabi. Larang, suruh. Ini adalah suatu sifat kasih sayang kepada mereka, kerana dia menepati fitrah yang sedia ada di sisi mereka. Kerana perasaan Nabi itu kan ada semua pada manusia. Jadi perasaan itulah dia turun kepada ramai. Jika tidak demikian, sudah pasti menjadi keberatan kepada mereka segala perintah dan larangan Nabi. Jadi kalau benda itu tidak menjadi fitrah tak, tidak semua jadi, tak semakan kita, itulah orang nak buat susah. Memberatkan orang lain. Tapi tidak. Nabi suruh Nabi buat tu menyenang. Agama ni senang. Hati yusrun. Agama ni senang, mudah. Tinggal lagi yang jadi susah, jadi payah tu orang itu sendiri. Falau yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada siapa pun yang menyusup, cuba menyusup, melainkan tak terbuatlah. Tinggal. Kerana dia bukan kerana orang lain. Bukan kerana orang lain. Supaya semaya sunnah boleh puasa. Tidak boleh puasa syukur. Semaya sunnah. Bila semaya sunnah ni jauh. Kita faham lah semaya itu tak wajib. Bila semaya sunnah nanti semaya tidak wajib. Bila tidak wajib artinya kebebasan. Buat boleh pahala, tak buat tidak dosa. Itu je harus baca-baca kan. Baca betul ya, tak buat tak dosa. Buat boleh pahala. Jadi harus terpulang kepada kita. Berapa banyak kita ni. Sebab semaya terawih ni bisa. Tak ada batas. Tak ada batas. Macam mana Nabi buatnya. Sikit je.
11 rakaat ke 13 rakaat tu je. Tapi 13 rakaat tu nak apa? Berapa nak sahur? Gitu. Itu bagi Nabi. Bagi Nabi. Nabi tu memang dia tu kuat segala-galanya. Dalam ibadahnya, dalam gaponya, semuanya lebih dia daripada orang lain. Jadi orang lain nak tiru dia tak boleh tu. Tinggal lagi terpulanglah kepada keadaan kita. Syekh berkata, demikianlah pemuda-pemuda sekarang yang liar dengan syariat Islam. Kerana dengan kejahilan mereka menganggap bahawa segala syariat membebankan dan menghalang kebebasan mereka. Dengan sebab itu tak sih. Apabila kita berikan mereka kepahaman segala rahsia syariat dan hukuman, maka tidaklah membebankan mereka. Jadi orang itu berkata satu tanggungjawab yang diletak ke atas diri dia tak siapa kaya paksa dia. Dan sebab tu dia malas. Segi dengar dia duduk ngepek, suruh semayang, suruh apa misal. Misal dia je. Jadi tak silah. Jadi sebenarnya dia tak faham macam tu. Kalau dia faham memang dia. Sebab dia sanggup kerja. Kerja kok berat lagi daripada tu. Dia sanggup. Kerana apa? Kerana dia tengok lepas pada kerja tu boleh PT. Dia tengok PT. Dia tengok PT tu. Jadi orang susah sebelum dapat PT ni tak ada masalah lah. Boleh betul asal masalah. Jadi begitulah juga kalau dia tak faham rahsia syariat tu, dia berasa buat tu berat. Satu tekanan dan paksaan orang terhadap diri. Sedangkan benda tu adalah kebaikan dia bagi dia. Serupa orang sakit kasi makan ubat. Oh, kalau dia tak faham tak, marah kalau dia makan ubat tu, ubat pahit dah pulut. Ni tak boleh makan ubat. Tapi kalau dia faham, tak kisah pahit-pahit kutulan semacam. Maksudnya aku tak ada ubat, kita tak siap. Ini yang baik. Mana begitu. Tapi kalau kita perhati kepada orang tukar obat itu bangun pula, mereka macam-macam obat dan macam-macam cara untuk nak menyelesaikan daripada kesulitan orang itulah. Tak boleh makan, dia cocok. Cocok, sebab cocok ni tak suruh ratu tu, cuma sakit sikit je. Cocok. Syekh berkata, demikianlah maksud segala kebaikan dan kerosakan itu dari sudut akal. Rahsia, kebajikan dan dosa. Ada yang selalu sebut dan gitu. Rahsia, kebajikan dan dosa. Ada. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran hanya terdapat peringatan. Dalam Quran dia panggil ayat tazkir bi alaillah, tazkir bi ayyamillah. Tazkir ni berartinya benda tu dah ada. Benda tu dah wujud dah dalam diri tiap-tiap orang manusia. Tinggal lagi mari tazkir. Tazkir tu mengingat balik apa yang telah ada. Bukan tazkir tu mana nak buat bagi benda tak ada. Nak suruh dia ingat. Bukan. Benda tu ada. Tinggal lagi kita disalut oleh macam-macam benda dan keadaan. Dengan sebab itu kita terlupa benda ada dalam. Jadi bila mari Quran tazkir, kita pun sedar. Sedar tu kita ingat benda sedar ada dah. Dengan sebab itulah dalam Quran banyak mari ayat al-Qur'an ja'alakum khulafa. Cuba mengingat jamin-jamin menjadi pemerintah mula mana. Ja'alakum khulafa min ba'di selepas daripada Nabi Nuh itu penuh orang itu jadi pemerintah. Jadi tentulah bila jadi pemerintah istimewa. Dia paling istimewa. Apa kata-kata didengar, dihormati, apa nak boleh, itu orang jadi pemerintah. Lepas tu guru ala Allah, ingatlah segala nikmat-nikmat Allah. Tazkir. Sebab kita duduk 24 jam ni duduk dalam nikmat Allah, dalam pemberian dia. Kalau kita makan berasa sedap,
Sedak tu mari kena iman. Sedak dia kata kerana lidah kita boleh rasa sedak dia. Jadi lidah boleh rasa sedak tu kerana Allah Ta'ala beri rasa kita sedak. Lana-lana orang makan macam kertas, tak sedap. Tak ada rasa gapo makan, tak ada rasa masin, tak ada rasa pedas, tak ada gapo-gapo. Sebab tu tak makan. Walau benda tu memang sedap, tapi lidah tak sedap. Jadi itu satu di antara nikmat Allah. Jadi kecapan je Allah Ta'ala beri kita dapat membezakan. Bila masuk dalam mulut, ni laksa, ni bak. Boleh baca belakang sesuatu. Mulut saja. Tapi hak masuk dalam tu macam-macam benda boleh rasa belakang sesuatu. Ni boleh ya, ni boleh rasa tahu. Tu nikmat Allah Ta'ala beri tu. Jadi perlu kita syukurkan nikmat tu. Sebab itulah dalam Quran dia mari ayat nikmat je, peringatan. Kerana perkara yang tidak perlu dipikirkan memerlukan peringatan dan tidak memerlukan bukti. Benda tu ada bukti buat gapo ni boleh jelas. Kalau makan kenyang, tak ada faedah mikir. Makan nasi dah boleh kenyang. Yalah kenyang fikir. Tak payah fikir. Gua makan nasi tu kenyang. Jadi kalau mereka kata makanlah nasi tu bagus. Jadi tak mikir banyak dah. Sama nak makan, nasi makan. Gitu dia mana. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Demikian juga orang-orang sebelum mereka berbuat dosa. Sehingga mereka itu rasakan seksa kami. Dia buat dosa, maka dia kena seksa. Tanyakanlah, adakah di sisi kamu pengetahuan tentang itu? Kalau ada, unjukkanlah kepada kami. Kalau ada kan, yang kita harus surga lah, bagi dekat lain, kita tengok. Maksudnya jika terdapat ilmu tentang perkara itu hendaklah kamu ceritakan kepada kami. In tattabi'una illa dhann. Tidak kamu turut, tidak kamu ikut. Maksudnya apa yang kamu ikut pada perkara itu illa dhann, malaikat sangkaan semata-mata. Kalau dia ikut itu bukan ikut ilmu, ikut andaian. Dhann itu sangkaan, andaian. Allah sebut inna dhanna la yaghni minal haqqi syai'a. Dhann ni, andaian ni, sangkaan ni, la yughni minal haqqi syai'a, tidak boleh pasti kebenaran. Benda andaian. Jadi benda hak kebenaran ni hak benda pasti, benda ilmu. Barulah pasti. Dan kalau ilmu ni kalau itu taklah tu. Kalau hak yang pasti. Dia mari mana pun serupa. Hak tu hak asli. Jadi kalau zan ni benda tidak asli. Wa inhum illa yaqusun, dan kamu hanya berbohong belaka. Agak gamu je, betul je tu. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah wahai Muhammad, kerana itu Allah mempunyai alasan yang kuat, alasan yang kukuh. Allah ada bukti dan alasan yang kuat terhadap manusia, mentaklifkan manusia dengan macam-macam hukum dan sebagainya. Itu ada hujahnya, ada buktinya. Syekh berkata, itulah sebabnya Syahrullah menamakan kitabnya Hujjatullahil Balighah. Nama kitab dia Hujjatullah ni diambil dari ayat ni lah. Ayat yang sebut qul falillahil hujjatul balighah. Jadi Syahrullah ambil kalau dia sebut ni buh nama kitab dia. Sebab kitab dia ni kalau kita faham sungguh, kita faham apa yang dihurai oleh dia tu, tak ada jalan kita nak dalih. Nak lari daripada apa yang disebut tadi, pasti dah begitu. Jadi benda tak boleh lari tu dia panggil Hujjatullahul Balighah tu. Benda tak boleh berdalih, tetap begitu.
yang mengandungi kenyataan penyesuaian antara qadar dan taklif. Qadar dengan taklif semasuk, benda tidak bercanggup antara dua. Mungkin sekali-sekali panen apa bercanggup macam mana Allah sudah tetap. Dia Tuhan paksa pula. Tuhan jadi orang di kafir suruh semayang. Apa? Sedang kan tidak bercanggup buat itu. Kalau syaa lahadakum ajma'in, kalau dia mahu tentu kamu akan dipimpin semua sekali. Kalau syaa, kalau Allah nak supaya kamu semua mendapat hidayah, lahadakum ajma'in, sudah tentu kamu semua dipimpin semua sekali. Kalau Tuhan nak begitu, tak ada lah berartinya orang kafir Islam, tak ada lah. Jadi ada kafir ada Islam lagi, Tuhan nak begitu hidup lah. Jadi orang kafir tu kekal lah dia dengan kafir. Kita tak duduk temaon nak dia jadi Islam lah. Cuma sebelum kita tahu dia tu nak ke mana, kau dah tu je. Kau dah tu, sudah pasti ada satu lah. Maksudnya Allah jadikan kamu semuanya malaikat dan tidak menjadi kamu manusia. Kalau Tuhan suruh juru belakang, dia malaikat sini. Jadi malaikat duduk belakang. Cuma ibadat kepada Allah. Ibadat pun ibadat khusus lah, ibadat malaikat. Jadi kalau ibadat manusia kepada Allah, macam-macam. Sebab perdampingan seseorang manusia dengan Allah tu mengikut kelayakan dia. Kita nak jadi satu orang yang hampir dengan Allah, tapi kitanya pelukis. Kita boleh jadi pelukis. Lukisan kita tu, kita nak nak gap apa. Kita boleh menyampaikan mesej kita kepada orang melalui lukisan kita. Kalau pelukis, dia begitulah benda lain mengikut kelayakan yang ada pada kita. Dan semua itu termasuk di dalam ibadah ubudiyah kepada Allah. Jadi jangan oleh kerana kita terikat dengan ibadat ni, ibadat khususiyah, maka kita berasa buat orang lain tidak ibadah. Allah dia tukar taksi jap pagi gelap. Tok cakap muka lain bila lah nak mengaji kat dia. Kita dah nampak kita rajin ngaji, kita suruh dia ngaji katek. Gak dia nak ngaji sebab kita balas mana. Moga dia kelayakan dia lagu lain. Tahap pemikiran dia lagu lain. Lagu lain lah Tuhan jadi dia. Maka dia pasti berbakti mengikut kelayakan yang ada pada dia. Kayu gila dari situ. Secara lah kembali. Kalau tak ada gaya dari situ pula susah pula orang lain nak naik. Mak bagi ni ke mana. Kalau syaa Allah lahadakum ajma'in. Tetapi fitrah manusia tidak berkehendak kepada demikian. Maksud jadi serupa belaka. Kalau tak jadi manusia ni sama serupa belaka seperti kambing tu, dunia tak digeratu. Tak ada bangunnya, tak ada gapo. Dah pakat tebik gitu belaka. Jadi kalau tebik ketek, tepung ketek, menguak ketek, jadi lagu lain lah. Sebab fungsi itu berbeza tu. Jika kamu tidak faham hikmah, jika kamu tidak faham hikmah kejadian manusia, seolah-olah kamu ingkar kejadian manusia di bumi ini. Seolah-olah lah. Seolah-olah kita tak percaya manusia ada sini. Maka kami membunuh kamu sehingga habis manusia di bumi. Kalau tak bunuh ada tak. Qul hal min syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum. Bawalah kemari saksi-saksimu itu. Kalau mu ada penyokong-penyokong saksi-saksi, kok mari saksi itu yang menyaksi bahawa Allah mengharamkan ini.
Inna Allah harrama hadha. Tuhan haramkan ini. Mana bukti? Mana bukti? Nak ke bukti tu? Sebab kita ni banyak juga kita ada paharam ni yang mana Allah tidak mengharam. Banyak. Pahalala ni pun begitu. Memang gitu lagi. Boleh makan kau ini haram ni. Pasal Cina buat ni. Dia boleh. Roti ni roti Cina ni haram ni. Roti Cina. Dia tak makan roti Cina. Tapi kita belinya rakyat roti Cina ni makan kali-kali. Ganda berapa? Padahal dia susah gampang. Roti Cina ni siapa saat ni yang tak makan tu pasal dia kata bubuk lemak babi. Lemak babi. Tu dia. Jika mereka jadi saksi, fa'in syahid, jika mereka menyaksi, jadi saksi. Maksudnya jika mereka menyaksi di atas jalan takdir dan andaian. Kalu-kalulah, fa'in, kalu, sekira. Fala tashhad ma'ahum, janganlah engkau menjadi saksi bersama mereka. Maksudnya kamu wajib berpegang dengan undang-undang kamu dan jangan kamu berpegang dengan undang-undang mereka. Mana undang-undang Allah Ta'ala beri itu, biar kita tu kita kena bergantung pada undang-undang kita. Tu sudah pegang dengan undang-undang dia. Kalau bahasa-bahasa satu tak ada undang-undang misalnya, undang-undang tempat dia. Sebab kita ni tak layak dengan undang-undang, tak molek. Kita kena buat undang-undang lain, tak boleh pakai undang-undang tu. Supaya Dr. Mahathir kata lah, demokrasi dan bersama demokrasi. Tapi demokrasi Malaysia ni arti ala Malaysia. Cara pelaksanaan demokrasi itu mengikut suasana iklim orang-orang di Malaysia. Tak boleh nak ikut pasien orang barat. Demokrasi orang barat lagu lain cara dia. Anak dengan pok, misal dengan mak, bersapa angkat balik, maka mak tak boleh, pok tak boleh menguasai anak-anak. Ikut dia lah, dia sudah bebas. Dia enggak demokrasi kan, tak dipaksa satu kan buat lebih daripada hak selayuk lah. Jadi pakai bantah gitu lah. Jadi di tempat kita tidak begitu. Tradisi kita anak dengan pok ni sebab bila-bila. Mana pok dengan mak boleh memberi teguran kepada anak dia walaupun anak dia sudah ada cucu. Boleh memberi teguran. Tetapi paksaan tak boleh lah. Sebab dia ada hak dia tu. Jadi dia kena pegang dengan undang-undang dia, kita pegang dengan undang-undang kita. Kalau dia ada budaya, kita pun ada budaya. Maksudnya kamu wajib berpegang dengan undang-undang kamu dan jangan kamu berpegang dengan undang-undang mereka. Maksud gitu. Jadi undang-undang yang kita tahu, peraturan hidup demi untuk kebaikan masyarakat. Itu undang-undang. Jadi undang-undang ni orang buat. Pada dulu hingga sekarang pun undang-undang ni adalah ciptaan. Ada juga undang-undang yang tidak orang cipta. Undang-undang asli daripada Allah ada wahyu. Tapi waktu tak banyak. Tak cukup kita buat undang-undang di atas dunia ni. Kena ada pecahan daripada undang-undang hak pokok tu, hak undang-undang kedua. Jadi hak undang-undang kedua ni sentiasa berubah. Bila keadaan berubah, dia berubah. Jadi hal ini terpulang kepada ahlul hilli wal aqdi. Artinya wakil-wakil rakyat yang dipilih tu lah. Kalau dia ni ke ahlul hilli wal aqdi tu wakil-wakil rakyat yang dipilih. Jadi dia yang bertanggungjawab. Maka ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul, ta'at kepada ulil amri. Ulil amri itu itulah wakil rakyat tu lah di parlimen. Jadi kalau sudah ada
putusan undang-undang daripada situ, maka di situ wajiblah kepada orang ramanya patuh. Wala tattabi' ahwa alladhina kazzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Janganlah engkau turuti kemahuan orang-orang yang membohong ayat-ayat kami. Orang yang tak percaya kepada ayat Allah tu jangan ikut itu. Dan orang-orang yang tidak percaya hari akhirat tak ikut juga. Sedangkan mereka itu mempersekutukan Tuhan mereka. Syekh berkata, beriman dengan hari akhirat adalah sebahagian daripada tauhid. Iman yaumil akhir. Masuk dalam rukun ini, kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Patu tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang ramai, ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, marilah ke sini supaya aku sebut apa-apa yang telah diharam oleh Tuhan kamu kepada kamu. Gapo dia benar atau haram ni. Jadi hak nah Quran ni hak haram ni. Allah tusyriku bihi syai'a, ni tak boleh ni. Pertama sekali, janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu. Jangan syirik dengan Allah. Jangan ada pakat selain daripada Allah. Allah tak pakat dengan siapa-siapa. Dia buat dunia, buat makhluk semua sekali, tak pakat dengan siapa-siapa. Jadi dengan sebab tu, gapo saja pun tidak harus kita letakkan gereja syirik dengan Allah. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini pesan ni. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik terhadap dua orang tua. Berbuat baik. Lah di mana buat baik ni? Buat baik di mana? Baik ke semua orang, semua orang minta, semua orang setuju, semua orang kena. Tapi rupa baik tu mengikut uruf, mengikut walid orang ramah, hak teramah saya dalam masyarakat tu baik lagu mana. Maka baik tu atas rupa tu lah. Baik kepada ibu bapa ni lagu mana umum orang ramah dalam masyarakat ni baik. Tidak berkasar dengan dia, selalu ambil berat kepada dia. Orang tua kita ni lagi kau dia banyak kali wali lah. Wali orang tua ni tak sibuk dengan anak-anak dia. Tak apalah aku dia nak buruk kau cakap mana-mana, tak apa sampai duduk. Dia nak bebas dengan tanggung. Jadi kalaulah anak dia begitu, bui ke anak dia tu. Kena layan ke anak dia begitu. Tapi kita jangan tak layan ke dia, maknanya sebulan tak pergi sekali, 15 hari tak pergi sekali, 3 bulan tak sampai sekali, tak boleh. Kena pergi sebulan sekali ke, kalau tidak sibuk seminggu sekali ke, kena pergi jenguk. Dia segar ke, dia sakit ke, dia ada gapo ke, mana tu buat baik nama. Dan bukan saja tu, kalau kita ada piti, ada gapo, bawalah piti tu. Kalau dia tak beri makan, beri piti ke dia, ikut dia nak beli gapo pun, ataupun nak beri siapa, ikut dia lah. Kadang-kadang dia tak beri makan, dia suka buka kan, ikut dia lah, nak buka kan apa. Ada juga biasanya dia kalau budak-budak mari dia beri budak tu 1 riyal 2 riyal dia
Jadi mungkin kalau kita pergi ke dia, dia bukan orang pula. Kalau dia bercara apa, kita buat baik ke dia. Kau tu kau dia tu. Nah begitu. Jadi apa saja betul yang dikira baik, maka itulah kita buat. Kalau sakit nak ke hospital, bawa ke hospital. Nampak tak ada orang cara balik, kita cara. Manalah betul. Wabil walidaini ihsana, buat baik kepada dua orang tua. Bil walidain. Pasal galiknya